Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, ya, marilah sama-sama kita membaca bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi alhamdulillah, pertamanya ribuan kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, ya, kekuatannya dan hidayah petunjuknya. Alhamdulillah, ya, kita sama-sama diberi ruang dan peluang, ya, untuk berada dalam majlis ilmu yang merupakan salah satu taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, ya, kita pada pagi ini, dan insya-Allah, ya, kita berdoa dengan keberkatan majlis ilmu yang kita hadir ini, sama-sama, ya, kita doa diberikan kesihatan, diberikan kekuatan, diberikan istiqamah, ya, untuk terus belajar dan amalkan, dan, ya, dilindungkan, ya, daripada segala musibah, dan diberikan kesembuhan, ya, jika ada di kalangan kita yang sakit, yang tak sihat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doa insya-Allah. Jadi insya-Allah, ya, terima kasih juga kepada pihak pengurusan, ya, yang menguruskan kursus pengajian Al-Quran ini, ya, di bawah anjuran, ya, Qiraat Center, ya, Arhesh Qiraat Center, ya, yang diterajui oleh Datin Raja Hanalizam, dan juga begitu juga, ya, pasukannya, ya, yang terus berusaha, ya, menjayakan, ya, tak kenal erti penat, lelah, ya, menjayakan program ni, ya, sebab bukan senang, ya, melainkan mata minat, kesungguhan, pengorbanan, ya. Mudah-mudahan dengan usaha, ya, yang dilakukan ini diberikan ganjaran, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebesar-besarnya. Begitu juga yang hadir, ya, insya-Allah mudah-mudahan mendapat buah ilmu dan manfaat, ya, apa yang kita akan bincangkan, kongsikan bersama pada pagi ini insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Taala buka pintu kefahaman kita, ya, untuk kita diberi kefahaman dan kekuatan untuk amal dan sampaikan insya-Allah. Okey, jadi baiklah, ini adalah sambungan, ya, daripada pertemuan kita pada minggu yang keempat, ya. Ini kali kelima lah ni, ya, program secara rasmi yang di bawah RH Qiraat Center ni yang kelima, dan saya harap, ya, nota-nota saya daripada awal, ya, sampai yang keempat tu, ya, boleh dapatkanlah, ya, dengan pihak pengurusan, jangan ada yang tertinggal. Kemudian insya-Allah ni juga, ya, akan saya berikan kepada pihak pengurusan, ya, boleh dapatkan nanti di akhir pengajian nanti. Mudah-mudahan menjadi rujukan lah, ya. Kadang-kadang nota yang kita tulis tu kadang mungkin ada yang tertinggal, yang tak lengkap, ya.
ataupun mungkin ada keluarga kita nak tanya, ya, mungkin ada yang tak faham. Jadi bila tengok balik nota tu, baru datang masalah-masalah, ya, perkara-perkara yang mungkin yang menambah lagi kefahaman kita, ataupun yang tak faham nanti boleh bertanya, insya-Allah. Jadi masih lagi dalam tajuk perbincangan, ya, konsep bacaan waqaf kallah. Ya, sebenarnya banyak lagi lah, ya, tajuk-tajuk lain, ya, kita akan bincangkan satu persatu, dan hari ini kita akan cuba habiskan, ya, tajuk perbahasan ini, iaitu pada minggu lepas kita dah bicarakan tentang bahagian yang pertama, ya. Sebab ada dalam waqaf kallah ini ada 4 bahagian, dan hari ini kita akan bincang lagi 3 bahagian lah, ya, bahagian yang ketiga, bahagian yang kedua, ketiga dan keempat, ya. Mudah-mudahan semua peserta adalah, ya, sampai di akhir program, insya-Allah. Okey, baiklah, sebelum kita meneruskan perbahasan, sedikit persoalan yang diajukan, ya, sedikit persoalan yang diajukan pada siri yang keempat lepas. Ada 2 soalan di sini, ya, insya-Allah. Soalan yang pertama, okey, Ustaz, ada saya dengar dalam satu kelas, ya, ayat 5 Fatihah boleh dibaca dengan 7 wajah. Ya, boleh Ustaz jelaskan 7 wajah itu? Okey, untuk soalan ini saya tak jelas sama ada pada ayat yang kelima ataupun pada suratul Fatihah itu sendiri. Ya, tapi bila melibatkan wajah bacaan, maka dia secara tidak langsung merujuk kepada wajah-wajah qiraat lah. Okey. Jadi jawapan saya di sini, jika merujuk bacaan atas riwayat Hafs an Asim, ya, jadi bacaan riwayat Hafs an Asim ini, ya, atas Tariq Syatibi, ya. Kita baca pada hari ini adalah atas aliran Tariq Syatibi, iaitu salah satu tariq daripada 57 tariq, ya, yang berada di bawah riwayat Hafs an Asim. Ya, banyak sebenarnya, ya. Riwayat Hafs an Asim ni ada 57. Jadi tariqnya itu, ya, ataupun aliran bacaan tersebut, ya, yang kita baca adalah Syatibi, ya, yang merupakan salah satu daripada 57 aliran bacaan. Maka hanya dengan satu wajah bacaan sajalah, ya. Satu wajah sajalah pada surah Fatihah tersebut. Adapun jika dibaca dengan jamak, ya, mana kalau kita mengambil bacaan secara jamak qiraat, ya, sama ada imam yang 7, ya, ataupun imam yang 10, ya, maka akan itulah bermulanya, ya, wajah-wajah qiraat tu ada yang 7 wajah dengan 10 wajah. Ya, kalau zaman sampai pada Imam Syatibi yang dikenali 7 wajah saja. Tapi bila berkembang sampai pada Imam Ibnul Jazari, ya, Ibnul Jazari tambah lagi 3 wajah qiraat, ya, iaitu dalam kitab matanya Durrah yang mengikut kaedah, ya, metod penulisan yang ditulis oleh Imam Syatibi, iaitu satu imam dengan satu tariq, satu qiraat dengan satu tariq sahaja, maka jadilah 10 wajah bacaan, ya, yang diperkenalkan oleh Imam Jazari ataupun dikenali dengan 10 qiraat kecil, ya, qiraat 10 kecil ataupun qiraat sughra. Jadi pada zaman sampai pada Imam Syatibi, pada ketika itu 7 wajah bacaan sahajalah, ya. Tapi bila dah ditambah dengan Durrah yang ditambah oleh Imam Ibnul Jazari, maka jadilah 10 bacaan wajah bacaan. Begitu jugalah, maka pada suratul Fatihah, ya, dibaca dengan 7 kalau atas Syatibi, dan tambah lagi 3 dengan 10 wajah bacaan. Itu, ya, bagi saya rasa soalan bagi soalan yang pertama itulah, ya, jawapan bagi soalan yang pertama. Tapi kalau merujuk wajah bacaan, begitulah, ya. Okey. Kemudian pada soalan yang kedua, ini sedikit rentetan daripada perbincangan Waqaf Jibril itu, Fahasyar, ya, Fahasyar pada suratul Nazi'at, ya. Soalan ini
pada surah An-Nazi'at yang kita baca pada minggu lepas lah. Ya, jadi fahasyar itu kita wakafkan di situ. Ya, sebab itu ada wakaf Jibril di situ, sunat wakaf di situ, dan tak perlu ulang balik. Ya, sebab pada kalimah fahasyar ni adalah salah satu tempat wakaf Jibril. Jadi, ya, bila kita dah wakaf pada kalimah fahasyar, maka jangan ibtidak lagi dengan kalimah fahasyar tersebut, tetapi diteruskan sahaja bacaannya. Ya, nak baca sambung tak ada masalah. Fahasyara fanada. Okey, tapi kalau kita nak wakaf fahasyar, ya, wakaf dan sambung selepas ibtidak dengan kalimah selepasnya fanada. Okey, baiklah, itu sedikit tentang persoalan yang diajukan pada siri yang keempat. Dan insya-Allah pada pagi ini sebelum kita mulakan, saya mulakan dengan kalam ulama yang berkaitan dengan wakaf ibtidak. Okey. Di mana yang telah disebutkan ada disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Qasim As-Sanquri. Okey, di dalam kitabnya yang terkenal, kitab turas tajwid Melayu yang terkenal alhamdulillah saya ada simpan dia punya naskah asal tu lagi. Warna kuning lah, kitab kuning, kitab tajwid kuning. Okey, nama kitab dia Mawriduz Zam'an. Antara rujukan, orang kata apa, rujukan utama lah. Ya, sebab itu kalau guru-guru Quran, guru-guru tajwid, okey, sebaik-baiknya kalau dapat baca kitab ni alhamdulillah, dapat belajar pula, banyak manfaat yang kita akan dapat daripada dalam kitab Mawrid ni. Dia merupakan antara kitab induk jugalah, antara yang terawal. Kitab Mawriduz Zam'an, dan satu lagi Qaulus Sadid. Okey. Jadi Mawriduz Zam'an ni sepenuhnya dalam bahasa Melayu, dalam Jawi lah. Okey, boleh dapatkan. Cuma kena carilah, cari kitab ni. Okey, apa kata beliau? Okey, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut kebanyakan daripada imam-imam khalaf, imam-imam khalaf ni iaitu imam-imam yang generasi yang selepas salaf. Selepas salaf iaitu lebih kurang dalam generasi salaf lebih kurang, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, yang masyhur 300 lah, iaitu daripada zaman Nabi 300 Hijrah. Selepas 300 Hijrah disebut sebagai khalaf, ataupun disebut sebagai ulama-ulama mutaakhirin, mensyaratkan atas seorang guru. Jadi keperluan seorang guru, apa yang perlu ada pada guru, dia kata kebanyakan daripada imam-imam khalaf mensyaratkan atas orang, iaitu guru yang hendak memberi pengiktirafan ataupun ijazahan kepada seseorang pelajarnya, bahawa janganlah dia, yakni guru tersebut, memberikan ijazah tersebut selagi pelajar tersebut tidak menguasai ilmu wakaf dan ibtidak, ataupun selagi guru tu tidak mengajar pada murid-muridnya tentang wakaf dan ibtidak. Okey, mana ilmu wakaf dan ibtidak. Sebab ilmu yang kalau yang kita gunakan wakaf ibtidak kita tu disebabkan kita wakaf dan ibtidak tu sebabkan nafas kita pendek, kan? Jadi kita wakaf lah, mana atas ikhtiar kita lah, atas pilihan kita. Tapi yang dikehendaki ulama itu ilmu wakaf ibtidak yang telah dibincangkan oleh ulama. Di mana ayat yang sempurna nak wakaf, kalau ayat tu panjang mana nak wakaf. Sebab kalau yang tak ada tanda-tanda wakaf, ulama dah bincang semua, dah komplit dah. Cuma kalau ada juga ilmu wakaf ibtidak menggunakan, orang kata apa, kaedah awam, kalau nafas tu pendek, berhentilah. Berhenti dan ulanglah 2-3 kalimah sebelumnya. Itu peringkat asas, peringkat awal. Tapi kita yang dah lama dengan bidang Quran ini kena belajar ilmu, bagaimana cara wakaf ibtidak yang menyempurnakan maksud dan kehendak Al-Quran yang telah diberi garis panduan oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam kitab-kitab mereka yang bicarakan secara khusus 30 juzuk oleh Imam Al-Ashmuni, Imam Sajawandi dan imam-imam yang lain, imam-imam qiraat, membicarakan tentang wakaf ibtidak. Jadi
kewajipan lah ya, syarat bagi seorang guru nak bagi ijazah muridnya itu telah faham ataupun dia dah ajar ya waqaf ibtidak tu kepada murid-muridnya ya, barulah ya diijazahkan. Sebab ni ilmu yang sangat penting ya, bukan sekadar kita mengajar ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid adalah menyempurnakan huruf-huruf ya Al-Quran. Ilmu qiraat menyempurnakan kalimah-kalimah Al-Quran. Ya, ilmu waqaf dan ibtidak menyempurnakan makna-makna maksud ayat Al-Quran itu. Okey. Jadi masing-masing itu saling melengkapi dan tak boleh dipisahkan. Okey, jadi tak adalah Al-Quran itu dibaca dengan ikut nafsu kita, ikut suka hati kita nak berhenti-berhenti. Kan? Ibarat macam minggu lepas kan, macam Syekh menyebutkan Al-Ambari sebut. Ya, macam kurma sedap dia makan, tak sedap dia buang. Tak bolehlah macam tu. Okey, sebab apa? Ada dah dia punya kaedah-kaedah panduan dan kena belajar ya. Cari guru-guru yang tahu tentang waqaf ibtidak ni, belajar. Okey, insya-Allah. Jadi ini sebagai peringatan lah, ingatan daripada Syekh Abdullah bin Muhammad Qasim Al-Sankuri dalam kitabnya Al-Mawriduz Zam'an. Okey, baiklah, kita teruskan perbincangan kita pada bahagian ya waqaf kalla ya. Kita refresh balik ya, ulang kaji balik sikit. Jadi pada waqaf kalla ini ya, kita dah bincangkan ada 33 tempat dengan 4 wajah bacaan ya. Ada 4 jenis lah ya, 4 wajah ni ataupun 4 cara bacaan. Okey. Kalau wajah yang kita tu wajah muka tu lah. Okey. Tapi kalau dalam istilah ilmu tajwid qiraat ni 4 cara, 4 kaedah. Okey, yang pertama telah kita bincang pada siri yang keempat, iaitu kalla yang elok waqaf padanya. Kita berhenti dekat kalla ya, dengan satu makna yang lain, dan kalau kita ibtidaknya akan jadi makna yang lain. Cuma kita pilihlah sama ada kita nak waqaf pada kalla ataupun berhenti sebelum kalla ya. Tapi tak boleh dua-dua itu digabungkan ya. Bila dah waqaf pada kalla, ulang balik pada kalla, tu tak boleh lah. Itu pertama ya, bahagian yang pertama yang telah kita bincangkan. Okey. Dan pada hari ini insya-Allah ya, kita bincangkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, iaitu yang kedua, tiada elok waqaf padanya ya, dan elok ibtidak dengannya ada 18 tempat ya. Maksudnya tak boleh waqaf kat situ. Tu ya. Tak boleh waqaf. La yahsab. Ya, tak boleh waqaf. Dan jadikan ia itu sebagai ibtidak ya, sebagai permulaan bacaan. Maksudnya kena berhenti ya. Kena berhenti sebelum dia. Okey, di sini ya, kita masuk ya bacaan yang pertama ya, yang melibatkan tiada elok waqaf padanya dan elok ibtidak dengannya pada 18 tempat ini, iaitu pada surah Al-Muddathir ya. Pada surah Al-Muddathir pada ayat 31 dan 32 tu. Okey, kalau kita baca ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, pada separuh ayat 31 ya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Okey. Kalla wal qamar. Okey, jadi jangan kita wa ma hiya illa dzikra lil bashari kalla. Jangan waqaf pada kalla. Okey. Jadikan kalla itu sebagai ya permulaan ya, sebagai ibtidaknya di situ, kalla itu sebagai permulaan. Ataupun wa ma hiya illa dzikra lil bashar kalla wal qamar, pun tak boleh ya. Tak boleh. Jangan waqaf di situ. Tu bahasa mudah dia. Okey, yang kedua Al-Muddathir juga ayat 53 ke 54 ya. Jadi saya letakkan nombor surah dan nombor muka surat lah ya. Senang nak cari. Dan sebaik-baiknya kita tandalah ya. Kita tanda, supaya kalau tak tanda kadang-kadang kita terlanggar, mana nak ingat kan? Mana nak ingat. Jadi kalau jalan raya pun ada tanda-tandanya kan. Kadang-kadang terlanggar juga kan. Jadi
Quran pun begitu juga. Sebagai yang kata apa, isyarat kita, ya, lampu isyarat bila berjalan tu nampak tanda. Okay, jadi kita akan lebih berhati-hati. Begitu juga dalam bacaan kita, ya, lebih cantik dan sempurna insya-Allah. Okey, ayat yang seterusnya, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Waqaf kat situ. Kalla innaha kalla innahu tazkirah. Okey. Jangan berhenti pada kalla. Jadikan kalla itu sebagai, ya, permulaan bacaan ataupun ibtidak di situ. Okey, kita terus berpindah pada surah Al-Qiyamah, ya, yang ketiga. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Okey. Kemudian begitu juga pada yang keempat, masih lagi pada surah Qiyamah ayat yang ke-19 dan 20. Thumma inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Okey. Tapi kalau nak baca wasal, lagi elok, tak ada masalah. Baca wasal, nafas kita panjang kan. Jadi Quran ini dia meraihkan. Kalau nafas pendek pun diraihkan, nafas yang panjang pun diraihkan. Ya, sambung. Thumma inna alaina bayanahu kalla bal tuhibbunal ajilah. Tak ada masalah. Yang masalahnya jangan waqaf saja pada kalla. Okey? Yang seterusnya masih lagi surah Qiyamah, ya. 25, 26, ayat 25 yang ke-26. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Okay. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Okey. Jadi jangan berhenti pada kalla. Kalau nak sambung pada tazunnu sampai habis taraqi, ya, sampai akhir taraqi tak ada masalah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan ada kekuatan untuk kita amalkan. Tapi kebetulan semua ini adalah di awal-awal ayat kan, ya, di awal-awal ayat, ya, kepala ayat, ya, rasul ayat yang berlaku tak elok waqaf ni. Okey, kemudian yang keenam suratun Naba. Ya, pada suratun Naba, banyak suratun Naba ni banyak kalla di situ. Tapi ada kalla yang boleh, ada kalla yang tak boleh, ya. Okey. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalau nak sambung, الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Okey, jangan waqaf saja. Okey, yang ketujuh, surah Abasa, ayat yang ke-10 dan ke-11. Okey, kalau ada tandakan, ya, mungkin surat dah ada tu boleh tandalah. Okey. Fa anta anhu talahha. Kalla innaha tazkirah. Yang ke-8. Surah Abasa ayat yang ke-22 hingga 23. Saya ambil ayat sebelum lah. Maksudnya bila ambil ayat sebelum tu, sekiranya nak baca wasalkan semua, ya. Nak baca wasal, nak baca waqaf dekat ujung ayat tak masalah. Nak baca waqaf, thumma idza syaa'a ansyarah. Okey. Kalla lamma yaqdi ma amara. Okey. Cuma jangan waqaf pada kalla. Infitar, ya, surah Infitar ayat yang ke-8 dan 9. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Okey,
Seterusnya pada mutaffifin, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Okey. Itu bacaan ya, 10 tempat dah kita bincangkan. Nanti nota ni tanda. Ada nota ni ambil tanda balik dalam Al-Quran. Okey, seterusnya tempat yang ke-11 masih surah Mutaffifin. Kalla bal, ada saktah kat sini ya. Apa maksud saktah? Berhenti dengan tidak mengambil nafas ya. Dan memulakan bacaan dengan nafas yang sama ya, yang satu. Lebih kurang sekadar lebih kurang dalam 2 detik lah dalam dua harakat. Okey, 2 saat. Okey. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Masih suratul Mutaffifin ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Okey. Surah Al-Fajr ayat yang ke-20 ya dan 21, tempat yang ke-13. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla sambung ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Okey, yang ke-14 suratul Alaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Nak wasal semua silakan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Terpulang ya. Ikut nafas masing-masing. Kemudian yang ke-15 suratul Alaq. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Yang ke-15. Okey, yang ke-16 masih lagi pada suratul Alaq. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. Seterusnya pada surah Takatsur ya, yang ke-17. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalau nafas panjang, sambunglah semua ya. Cuma jangan waqaf pada kalla. Dan yang terakhir, surah Takatsur ayat yang keempat dan yang kelima. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau nak sambung, Tsumma kalla sawfa ta'lamuna. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
Yang tak boleh, thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla. Kadang-kadang imam banyak, ya, kadang-kadang ada yang terlajak pada suratul Alaq ni, ya, saya pernah terdengar ya bacaan. Ya, surah lain tak, dalam 18 tempat ni tak ada masalah, tapi yang di sini فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Bagus dah, ada dah ilmu pendekat, ilmu tentang kalla tu. Tapi nak kena faham, ada kalla yang kita boleh wakaf, ada kalla yang tak boleh. Jadi ini antara yang tak boleh lah. Ya, mesti jadikan sebagai ibtida. Okey, boleh faham ya, insya-Allah. Nota ada ni, tengok baliklah ya. Okey. Sebab pertemuan kita sejam setengah je ya. Jadi kalau satu-satu takut makan masa, sebab tu saya ada nota ni untuk rujukan kita. Okey, jadi dapat masa tu dimanfaatkan, ringkaskan dan dipadatkanlah. Okey, itu yang kedua, kita dah selesai ya tentang apa dia? Tidak elok wakaf padanya dan elok ibtidak dengannya. Ya, ada 18 tempat. Ya, jadi memang kita dah amalkan dah kan. Tapi sebelum ni kita beramal, kita kata apa, hanya berpandukan, orang kata apa, sebagai kepala ayat dan sebagainya. Tapi kali ini kita beramal dengan ilmu ya, yang telah digariskan oleh ulama-ulama qiraat ya, ulama-ulama tajwid ya, tentang wakaf dan ibtidak. Okey, yang ketiga ni dua tempat sahaja. Tidak elok wakaf. Wakaf pun tak boleh, ibtidak pun tak boleh. Bahkan mesti disambungkan dengan ya, dengan kalimah sebelumnya. Jadi pada surah An-Naba tu pada 78. Ya, surah yang ke-78 ayat yang 3 hingga 5 tu. Okey. Kita tengok punya bacaan dia. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalau kita milih jalan waqaf lah, ya, jalan waqaf. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Jadi pada summa kalla saya'lamun ni tak boleh waqaf pada kalla ataupun ya, dijadikan kalla tu sebagai ibtidak ya. Dia baca dengan kalla saya'lamuna ada wakaf kat situ, ataupun summa kalla saya'lamun. Ini tak boleh lah, tak benar ya. Sebab dia melibatkan makna, melibatkan susunan ayat ya. Okey. Jadi kalla di sini tak boleh wakaf dan tak boleh ibtidak, kena digabungkan dengan kalimah sebelumnya. Begitu juga pada tempat yang kedua, ya, tempat yang kedua pada surah Takatsur. Pada surah Takatsur ni ya, apa ayat yang berbunyi hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sama hal keadaannya dengan seperti pada suratul Naba, sama sahaja ya, tak boleh wakaf pada kalla, dan kalla itu juga tak boleh dijadikan sebagai ibtidak, permulaan bacaan. Okey, ini yang ketiga. Okey, rasanya memang kita tak buat pun kan, cuma nak tahu daripada sudut ilmunya. Okey, kok-koklah tiba-tiba ada yang wakaf kat situ. Ya, kadang nafas panjang disambung semua, jumpa kalla dia berhenti kat kalla. Mungkin ada yang macam tu ya. Itu yang ulama tulis, sekiranya takut-takut berlaku. Okey, yang keempat. Tapi di situ banyak juga kalanya Ustaz, dalam surah At-Takatsur. Dalam surah Takatsur banyak kalla, tapi semua dah dibincangkan yang sebelum-sebelum tu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab tu nanti mungkin dalam surah Takatsur nanti kena banyak tanda. Ada kalla ni boleh, ada kalla ni tak boleh. Ya, kena tandakan di situ. Jadi sebab tu saya bahagi-bahagikan ya, bahagian-bahagian ni
supaya kita jelaslah tak tercampur dengan kala yang sebelum tu. Macam kala yang sebelum tu bicara dia lain. Ya, yang merah-merah ni bicara dia lain. Dia mengikut kata apa? Wajah-wajah bacaan. Okey, jadi maksudnya 33 kala bukan semua boleh. Itu yang kita nak kena faham. Okey, sebab bila tak faham macam tadilah, ya. Pada suratul Alaq banyak saya dengar bacaan, ya, yang dibaca sebegitu. Okey. Yang keempat, elok wakaf padanya. Okey. Dan tiada harus ibtidak. Maknanya satu wajah bacaan sajalah. Ya, tiada harus ibtidak dengannya, bahkan mesti disambung dengan sebelumnya. Yang tadi tu dia terbalik, kan? Jadi yang sini mesti berhenti pada kalla. Ada yang wajib jadi kalla tu sebagai yang kata ibtidak dengan kalla. Kalau yang masalah keempat ni wakaf pada kalla jika kita memilihlah nak wakaf, tetapi tak boleh ibtidak, ya, dengannya. Maksudnya tak boleh jadi sebagai permulaan bacaan. Ya, pada surah Syu'ara, ya, dua-dua tempat ni pun pada surah Syu'ara. Okey, kalau kita ambil bacaan waqaf, ya, pada ayat 14-15 ni, walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Jadi kita waqaf qala kalla. Kalau dengan sambung sebelumnya pun begitu juga. An yaqtuluni qala kalla. Macam itulah, ya, daripada walahum lah. Okey, kemudian terus saja, jangan diibtidak. Kalla fadhhaba, tak boleh. Ya, terus dengan fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Gitu. Okey. Jadi kalau nak sambung daripada walahum, berhentilah pada kalla. Ataupun kalau nafas tu panjang, sambunglah semua, ya, sampai mustami'un tu. Ya, kalau nafasnya panjang daripada walahum, ya, ikut kita punya kekuatan suara dan nafas kita lah. Namun tetap memelihara wakaf dan ibtidaknya. Yang boleh wakaf, yang tak boleh kita elakkan. Kan selama-lamanya kita nak baca darurat, kan, kau boleh ikhtiar lah. Wakaf tu ikhtiar, dan ikhtiar tu, ya, satu ikhtiar yang telah digariskan oleh ulama, ada wakaf tam, ya, wakaf yang masyhur itulah, wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, kan, yang boleh. Satu lagi ikhtiar kita sendiri dengan sebab nafas pendek, ya, boleh juga, ya, ikut kaedah yang disebut Imam Jazari, pastikan hujung kalimah, ya, jangan berhenti tengah-tengah kalimah, ya, hujung kalimah, dan ambillah, ya, satu kalimah ataupun beberapa kalimah yang sesuai dengannya mengikut orang kata apa, hubungan ayat tersebut. Itu bagi yang tak tahu langsung lah. Tapi sampai bila kita nak gunakan kaedah yang asas tu, ya, yang terbaiknya kita mengikut ikhtiari yang telah digariskan oleh ulama, ya, yang berkaitan dengan tam, kafi dan hasan. Okey. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir daripada bahagian yang keempat ni, ayat 61 hingga ayat 62. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Kalau ada pilih wakaf kat situ lah. قَالَ كَلَّا, ya, ataupun dia nak mula daripada awal tadi. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا. Okey. Tapi kalau nak sambung semua sampai habis tak masalah. Ya, cuma yang tak boleh, ya, inna lamudraku, ya, elok wakaf tiada ibtidak. Maksudnya dia berhenti dekat qal.
inna lamudrakuna qal kalla, ataupun dibaca macam ni, inna lamudrakuna qala kalla kalla. Itu pun tak boleh. Jangan jadikan kalla itu sebagai ibtida. Okey. Mana bila dah waqaf pada kalla, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Ya. Itu. Kata apa? Perkara-perkara yang penting yang perlu kita tanda sebenarnya supaya dalam bacaan kita itu lebih sempurna, ya, lebih baik, ya. Semakin hari semakin kita upgrade. Kalau sebelum ni ya kita dah kuasai ilmu tajwid, ya, ilmu berkaitan dengan huruf-huruf, makhraj, sifat, panjang, pendek semuanya, kita sempurnakan pula daripada sudut kesempurnaan ayat, ya. Dan dalam ni pun mungkin ada dah belajar ilmu qiraat kan. Mana dah tahu dah wujud-wujud ataupun wajah-wajah bacaan qiraat. Itu baru satu part, ya. Jadi qiraat dibahaskan tentang kalimah-kalimah Quraniah, tajwid, huruf-huruf, ya. Tetapi waqaf tidak kesempurnaan satu ayat tu, ya, kesempurnaan satu ayat tersebut. Sebab itu ni penting sangat, ya. Waqaf ibtidak ni bukan kita hanya nak faham benda ni boleh tak boleh kita wakaf. Bukan hanya kita faham kalau nafas pendek boleh tak boleh kita wakaf. Bukan macam itu. Dia sebenarnya kefahaman dia, ya, kita nak baca wakaf tidak ini, walaupun kita wakaf dan tidak mesti memenuhi, ya, mesti tidak kata apa menyalahi ayat yang dimaksudkan. Ya. Sebab bila ayat tu panjang, maksudnya begitulah. Katakanlah kalau satu ayat tu sampai 2-3 baris, tidak ada tanda waqaf, ya. Kalau kita tak tahu, mungkin kita memilih jalan asas, kita bolehlah berhenti pada hujung kalimah. Tapi sebenarnya ulama-ulama dah bahaskan di situ. Kalau tidak ada tanda-tanda waqaf, kat sini, ya, masih boleh dibenarkan waqaf di situ. Dan ibtidaknya dekat mana? Supaya apa? Maksud ayat yang 2-3 baris tu yang tak ada tanda waqaf itu masih lagi sempurna, ya, menepati maksud ayat yang diturunkan. Jadi maknanya bacaan kita, ya, itu yang kata tadi tu, ya, orang kata mencapai tahap kemahiran dalam bacaan Quran. Bukan hanya sekadar sebutan, tetapi maksud ayat itu disempurnakan. Okey, jadi alhamdulillah selesailah sudah, ya, waqaf kalla. InsyaAllah pada akan datang, ya, mudah-mudahan kita bahaskan satu lagi, ya, bala pula. Ya, bala. Satu kalah ni bala. Okey, insya-Allah bab waqaf sebenarnya luas. Okey, tapi kita slow-slow lah, ya, supaya kita dapat amal tu secara kata apa berperingkat, ya. Tidak ada kalau secara sekaligus, ya, beban itu kata apa lama-lama nanti hati tu terganggu, tinggalkanlah, susah sangat kan. Jadi kita belajar macam seminggu sekali berjumpa sebenarnya. Okey. Jadi dalam masa 6 hari itu kita buka balik nota-nota, kita tanda-tanda pada Quran. Itu sebenarnya kita nak balik murajaah balik. Ya. Jadi kemudian kita tambah lagi. Itu konsep ilmu tu. Ya, kefahaman tu bukan datang satu hari. Ya. Kalau segi belajar masing-masing dah belajar dah, ya. Saya percaya masing-masing dah belajar ilmu tentang wakaf semua. Tapi kefahaman itu, kefahaman yang mendatangkan sifat kekuatan dan untuk kita amalkan, ya, bukan sekadar tengok, tapi kekuatan, rasa seronok nak beramal dengan kaedah-kaedah yang kita dah belajar ni. Bukan sekadar tahu sahaja, ataupun bukan sekadar kita suruh orang buat tapi kita tak buat. Jadi kefahaman itu yang kita nak sebagai jalan kekuatan untuk kita rasa seronok mengamalkan, ya, khususnya dalam ilmu yang kita belajar ni. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kita kekuatan, ya, untuk kita amal, ya, dan sampaikan insya-Allah. Okey, jadi baiklah hari ini. Okey, hari ini kita talaqi, ya, sebab niat kita walaupun kata apa segi teori kita sentuh khusus dalam bab tidak, tapi dalam ilmu talaqi ni kita insya-Allah kita cuba khatamkanlah, ya, suratun Naba ni juzuk 30 ni, ya, daripada Naba, ya,
dan rezeki sampai akhir surah An-Nas insya-Allah. Okey, di situ kita akan perhalusi daripada kata apa sudut bacaannya, ya, dan kata apa kita perhalusi juga ya kemahiran kita dalam kita melafazkan, membuang nafas, mengambil nafas. Itu teknik-teknik itu supaya tidak berlaku curi nafas ya dalam bacaan, ya, ataupun berlaku bacaan-bacaan yang darurat, ya. Kalau darurat secara tak langsung tiba-tiba bersin apa semua, tak, ini darurat sebab kita habis nafas kita paksa juga. Okey, bukan asyik kita baca Quran tu asyik nafas dia habis. Ya, sebab itu baca Quran kena ada plan, ya. Plan kita berhenti kat mana. Kita tahu kekuatan bacaan Quran kita tu kat mana. Memang kita tak boleh sampai, jadi wakaf lah. Jangan paksa ya nak sampaikan juga. Ya. Jadi orang baca Quran ni sepatutnya semakin tenang. Kita baca Quran makin mencungak baca. Jadi tak nak lah. Ya. Mencungak, penat lah baca. Sepatutnya orang baca 1 juzuk, seronok nak baca lagi 2 juzuk. Seronok nak baca lagi 3 juzuk. Dia baca 2-3 muka dah penat nak kan, contoh-contoh lah. Mengah. Sebenarnya teknik dalam melafaz ya untuk kita gunakan dalam bacaan Quran itu, nafas suara tak boleh pisah, ya. Kalau tak ada nafas tak ada suara. Bermaksud suara kita tu kena betul-betul ringan dalam bacaan Quran, ya. Kalau betul menepati makhrajnya, betul menepati sifatnya, ya, tidak adalah suara-suara yang berat sebab dia mengikut kadar timbangan yang sempurna, ya. Sebab huruf tu kita tahu tempat keluarnya kat mana dan keistimewaan huruf tu, sifat-sifat huruf kita tahu. Jadi benda itu yang mengawal keseimbangan huruf. Bila kita dah kuasai, barulah nafas kita panjang sebenarnya, ya. Dan kelancaran tu pun amat penting. Bila tak lancar tu yang kadang jadi bacaan mat tu jadi panjang. Sebab apa? Memikirkan lepas ni hukum apa, lepas ni nak baca macam mana. Bila masa nak fikir, mulut berjalan juga, ya. Itu yang datangnya harakat yang tak diundang, ya. Jadi mat menanti, nama dia mat menanti. Menanti nak apa selepasnya, ya. Sebab itu insya-Allah lah, ya, kita berada di sini sebagai jalan, ya, wasilah kita untuk kata apa ada improvement lah, ya, untuk kita baiki bacaan kita lagi baik. Semua orang boleh baca Quran, tapi seni dalam bacaan tu bukan semua ada. Seni bukan semestinya pada seni lagu Quran, itu salah satu cabang. Tapi seni kefahaman dalam konsep bacaan Quran tu, ya, masing-masing boleh bertukang, ya. So buat rumah boleh buat rumah, tapi ya katakan nak cantik tu, itu memerlukan kemahiran, kesenian. Semua orang boleh baca Quran, ya. Cuma tinggal lagi kesenian dalam bacaannya, ya, kesempurnaan dalam bacaannya. Itu yang kita nak capai, insya-Allah. Okey. Jadi baiklah, kita masuk pada hari ini pada surah Abasah, ya. Ada lebih kurang masa setengah jam ni. Kita lihat pada surah Abasah ni ada 3 bahagian lah, ya. Ada 3 bahagian. Dia ada tanda-tanda kata nombor-nombor ayat tu, ya. Ada nombor-nombor ayat, ya. Kalau cuma di sini saya tak letak lah, ya, sebab saya nak kita bebas sikit, ya. Kita rasa bebas sikit, ya. Kalau tak wakaf, Tuan-tuan, bagi orang yang nafas panjang dia rasa berat sikit, ya. Bila dia kena wakaf-wakaf di situ. Tapi bagi orang nafas pendek dia rasa selesa lah, ya, pada ayat-ayat yang pendek. Tapi orang nafas panjang sambunglah semua. Okey, tak ada masalah. Okey, baiklah. Ada siapa? Saya buka bacaan, ya, kepada Angkat tangan angkat tangan, ya. dan buka video. Buka video untuk perdengarkan bacaan. Okey, sebagai pengukuhan dan pengayaan, ya. Insya-Allah. Tak ada orang lain, kita je sama semua, insya-Allah. Silakan. Listen. Siapa user? Buka video user. Okey, ada? Tak buka video juga. Siapa yang angkat tangan? Okey. Sebentar, ya.
Okay, I use, okay. Tak nampak itu. Okay. Okay, Ustaz. Boleh. Silakan Puan. Okey, sila. Siapa saya ke? Siapa yang nama user ni? Nama Puan apa Puan? Yati, Nur Hayati. Okay. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelaskan huruf ya, jelaskan huruf ya. Syaitan, jelaskan huruf ya. A'udzu. Okey, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebab kadang-kadang kita bunyi syak syak, tak bunyi syaitan, syaitan. Gitu. Lin lembutkan. Okey, terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna. Okey, hati-hati pada antara zai dengan zal. Okey, beza yang paling ketara ya. Beza kalau zai ini sifatnya ada sofir ya. Sofir berbanding zal dia tak ada. Okey, dan makhraj ini memang berbezalah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw lembut hujung lidah, hujung gigi ditekan. Okey, cuba lagi sekali. Baik Ustaz. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna. Okey. Alhamdulillah. Wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah. Faman syaa. Okey. Nun bila berjumpa shin. Nun bila berjumpa shin. Okey, hati-hati. Okey. Faman syaa ya. Faman syaa. Jadi ikhfa di sini, apa maksud ikhfa di sini? Pada ketika itu keadaan lidah itu tidak beramal. Apa maksud tidak beramal? Hujung lidah tidak menekan hujung langit-langit. Faman syaa ataupun ataupun kita pergi gabungkan makhraj ya, makhraj shin tengah lidah ke langit-langit bersama dengan dengung. Famai itu tak nak. Itu bukan ikhfa. Ikhfa ni dia tidak beramal dengan lidah. Okey? Masa baca tu ya. Jadi keadaan mana dikawal hujung lidah itu daripada menyentuh hujung langit-langit. Maksudnya hujung makhraj nun tu. Ya, kalau menyentuh maksudnya beramal dengan lidah. Jadi jangan diamal. Faman syaa. Okey. Faman syaa dzakarahu fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah di sini. Okey. Okey, cuba tengok. Okey. Jap. Okey. Sekejap ya. Warna merah sikit. Ka di sini. Apa beza dengan ka di sini? Ada beza tak? Tak ada beza segi makhraj dan sifat. Cuba kita lihat sama. Ingat ka. Tapi bila berjumpa dengan ra, ka di sini macam lain bunyinya. Okey, tak seimbang. Dia mesti standard bunyi ka tu.
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. Okay. Okay, sama, standard. Okay. ف- فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Okay. Apa beza? فأنت عنه تلهى مطهى. Tapi bila baca مطهى مرفوعة مطهى تلهى مطهى إنها مطهرة. Sama standard. Tak ada beza. Satu lagi Okey, tebal. cuba daripada sebab dia terganggu dengan ta tu, ya. Okay. Okey, ulang balik daripada marfu'atim. Marfu'atim mutahharatim. Buka lagi. Mutahharah. Mutahhar. Okey. Ha ini adalah ya huruf antara huruf-huruf yang kategorinya ya semua sifatnya lemah kan. Jadi kata apa memang sifat dia memang lemah. Okay? Apatah lagi dia ada sifat khafat pula ya. Lemahkan lagi sebutan dia. Marfu'atin mutahha. Ingat balik. Innaha mutahha. Okey. Marfu'atin mutahharatin. Masih tebal. Saya nampak musuh. Tak jadi. Dia ada meneran kat situ pada ha tu. Ni sama semua. Bila saya tegur ni, saya tegur umum lah. Ya. Kita diskusi. Kita nampak. Supaya huruf tu di mana keadaan dia sama ada duduk ketika dia tunggal ataupun ketika dalam kalimah. Begitulah hal keadaannya. Mutahharah. Mutahharah. Okey. Innaha. Copy paste je. Marfu'atin mutahharatin bi aidi safarah. Bi aidi safarah. Bi aidi safarah. Cuba ni tengok balik pada faman safa sama. Tapi sebab ra ni sebab yang ada ra ni jadi dia terganggu fa ni tak jadi fa yang ini. Faman bi aidi safaman. Boleh masuk fa ni kiranya pada faman syah. Bi aidi safarah. Safarah. Bi aidi safarah. Ya. Macam sebut faman syah. Faman. Boleh pula kan. Tapi bila safarah tak boleh. Itu maksudnya orang kata apa? Itu kita kena perhati fokus satu-satu huruf tu. Okey? Terus kiramin bararah. Kiramin bararah. Mim itu dirapatkan ya, cuma rapat dia dengan khafif, dengan ringan. Okey, kalau rapat dengan sempurna dia dah jadi mim betul lah ya. Kiramin. Itu dah mim betul kan. Jadi kena ikhfakan, tidak dibaca dengan mim yang sebenar. Dia tidak beramal dengan mim lah. Kalau mim beramal jadi mim betul. Jadi nanti jadi izhar izhar berdengung pula. Izhar apa? Ikhfa pula ya. Jadi kiramin bararah. Kiramin bararah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Insya-Allah. Okey, ada yang sambungan yang kedua. Ni medan kita lah ni kan. Medan kita untuk kita Tengku Azizah. Buka video. Okey. Ya dan okey. Okey, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, kita sebut nun. Sebut na. Na. Okay. Sebut nun. Nun. Na. Na. Sya. Sya. Mana? Bukan moncong. Sya. Sya. Jangan moncong. Sya. Sya tak. Sya. 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 Daripada dalam. Tengah lidah. Naik ke langit-langit. Ya, berbetulan dengan langit. Tekan. Bunyikan shin. Sya. Sya. Ya, betul. A'udzu billahi minash sikit-sikit pun tak mau naik. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jaga huruf la, jaga huruf ma. Okey, balik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Sya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. La. Cuba sekali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi cantik bacaannya. Okey, terus. Utilal. Qutilal insanu ma akfarahu min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqah. Berat ya, beratkan sebutannya wajib al-um. Okey, didgham di situ kan. Min nutfah. Kata nak mi, jaga ni, jaga mi dulu. Yang kita ini dia tak ada kena mengena dengan huruf selepasnya. Mi saja dulu, kemudian baru dengung nun berjumpa dengan nun selepasnya. Min, ini suara yang pertama, ini suara yang kedua. Min nutfatin. Kalau kita gabung mew, menjadi mew pula. Sebab apa? Kita tak pisahkan betul-betul, tak sempurnakan huruf mim tu dengan baris bawah. Cuba. Min. Habis mi terus pergi dengung. Min Nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu. Okey. Sebut la. La. Fa. La. Pa. Ma. Sebut fa. Ma. Fa. Bukan ma. Fa. Fa. Okey, fa. Okey, ingat ya. Min nutfatin khalaqahu fa faqaddarahu thumma sabila yassara. Nampak? Kita seimbangkan. Sebab kita memang problem ya. Melayu kata apa, kita orang Melayu semualah ya. Memang problem dalam masalah fathah ni. Okey, cuma kalau ada latihan, okey, selalu dilatih boleh dapat. Maksudnya kena jaga la, ma, fa. Tapi bila baca khalaqahu faqad fa qaddara da. Okey. Okey, cuba baca lagi sekali. Min nutfatin. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu. Okey,
Cuma di sini saya nampak kurang lagi. Khalaqahu. Khalaqahu. Gitu. Khalaqahu. Bismillah. Sama aja. Jangan terganggu dengan qaf ni. Ya, banyak masalah terganggu dengan huruf qaf ni. Okey, terus summa. Summa ammatahu fa'aqbarah. Hati-hati. Summa ma lagi. Summa amatahu fa kena jaga, kena jaga. Yang qaf tu biarkan tebal dia. Tapi jangan ni terikut tebal. Fa'aqaba fa'aqbara. Thumma amatahu fa'aqbara. Cuba. Summa amatahu. Demir sangat. Thumma Summa amatahu fa'aqbarahu summa idza sya'a ansyarah. Nampak nun digabungkan dengan shin, ya. Tengah lidah tu jangan. Okey, jangan ada di situ. Kata apa berlaku, okey, nun itu tidak beramal dengan shin, ya. Jadi dia bunyi lain. Summa ujung lidah. Summa idza shin ni antara huruf yang paling suka sebenarnya. Kalau kita tak latih dia suka. Ya, sya. Thumma idza sya'a ansyara. Cuba baca, Wan. Summa amatahu fa'aqbarahu summa idza sya'a ansyarah. Kau dapat lagi ringankan lagi baik. Ansyarah. Ansyarah. Okey. Terus Kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzuril insanu ila ta'ami. okey, saya nak tegur di sinilah. Okey. Nun masih dipelihara, ya, ditebalkan sebutannya bertemu dengan huruf isti'la. Falyanzuril insanu ila ta'ami rabbil alamin. Ta'ami. Kopi situ je. Lagi sekali, falyanzuril insan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Alhamdulillah, bagus. Terus bacaan anna jaga, sababna jaga, ma sabban jaga anna sababna. Anna sababna al-ma'a sabba. Anna sababna al-sabba. Dua beza bacaan suara tu, ya. Cuba ma. Okay, cuba sekali anna. Anna sababna al-ma'a sabba.
kekalkan. Jangan tukar-tukar lagi dah. Ya. Nanti terlupa lagi ya. Okey, ingatkan saja ma. Dia ma tu boleh pilih masuk dekat maliki yaumiddin. Ma tu kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaum sababnal ma. Sama-sama, tak ada beza. Jangan ditukar-tukar. Okey, ada lagi ma ni. Thumma. Terus? Summa Ma syaqa. yang panjang. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Ar-Undasya. Jaga shin. Ar-Undasya. Baru sabda pada qaf. Ni, okey, ni kena jaga. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Okey. Biar yang dengung tu biarkan dengung, tapi tetap kena jaga. Fa'ambatna Fa'ambatna fiha habba. Okey, alhamdulillah. Terus? Wa inaba wa qabba. Wa inaban. Wa inaban wa qabba. Dia sama macam walau dhalin juga lah tu. Walau istitalah di situ. Wa inaban wa qabba. Wa inaban wa qabba. Wa zaitunan. Cuba. Wa zaitunan wa nakhla. Okey, nun huruf yang nipis, ya kan? Kha. Wa zaitunan wa nakhla. Wa nakhla. Wa nakhla. Wa nakhla. Gitu. Waw, hada semua nipis ni. Wa hadaiqa ulba. Terus satu lagi. Dengar Ustaz. Dengar satu lagi. Wa fakih. Fa dia dah kembang bunyi. Fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Sebenarnya saya tak nampak ada dari sudut tajwid apa semua. Okey. Cuma ada masalah fathah ni kan. Bukan kita seimbang tu saja. Jadi mana tugas kita lepas pada ni memastikan huruf-huruf fathah ini seimbang. Kalau a lah di mana-mana. Kalau fa lah di mana-mana. Kan macam contoh fa. Min nutfatin khalaqahu faqaddara fa'aqbara wa faki. Sama-sama. Fi wa fa baris atas dia masih sama ya. Dia tidak biasa yang terganggu tu bila ada huruf qaf. Jadi kan bunyi faqad. Jadi fa masih dikekalkan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan. Okey, alhamdulillah bagus bacaannya. Yang lain jangan pula. Ni tak baca ya, ambil peluang. Okay, Sufia buka video. Nak baca buka video biar boleh nampak makhraj sebutan. Wan Sufia ke? Allah. Minta buka video. Okey, silakan. Boleh seorang lagi. Tak ada pula. Ada yang lain? Kita siapa?
Tak ada yang Mesti dah suspend dah Ustaz. Tak, bila baca tu dia akan Oh, semakin iya. yakin. Dia semakin yakin. Rezeki. Semakin yakin. Okey, sila. Azizah Abdul Aziz. Dah baca Jangan Fatihah lihat. gitu. Ya. Hmm. Tak apa. Tak apalah rezeki. Okey. Sila. Sebab orang lain tak angkat tangan kan, saya ambil Ah. peluang. Tak apa. Okey. So, Saya cuba Auzubillah. Ustaz, tapi saya tak pandai Taranum, saya tak pandai, saya baca je ya. Taranum tu tak ada masalah. Yang penting dia punya makhraj, sifat. Yang paling penting satu, yang banyak terlepas pandang pada harakat, ya. Yang saya yang saya tegur tadi iaitu pada masalah harakat, itmamul harakat, ya. Dia bila kekuatan bacaannya di situ. Di situlah melembutnya bacaan, dia punya automatik ada bacaannya bertaranum, kan, kearaban. Di situ banyak orang kata apa main peranan penting dalam kesempurnaan harakat. Lahjah pun main penting juga. Okey, terus. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah. Okey. Cuma pada mim ni lagi smoothkan lagi supaya tak ada nampak unsur-unsur macam nak terberhenti bacaan. Mata'an lakum wa li'an. Okey, sebab mim ni ada sifat dia punya kadar dengungnya masih ada. Okey, cuma masih di tahap muzharah. Mana tidaklah kadar dengungnya seperti dengung mukhfah ataupun mudghamah ataupun musyaddadah, tapi masih dalam keadaan ya muzharah. Tapi kadar dengungnya ada. Maksudnya tak boleh buang. Kalau buang dia akan jadi macam sakta. Man ta'allakum wa li'an'amikum فَإِذَا جَاءَ. Dia tak mau baca macam tu. Jadi lembut kan? Ya, supaya sempurnakan sifat gunnahnya masih ada tapi tahap muzharah. Okey. Man ta'allakum wa li'an'amikum فَإِذَا جَاءَ. Boleh? Lembutkan mimnya. Saya cuba lagi sekali Ustaz. Okey. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. Okay. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Okay. Terus? لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. Okey, cuba kita tengok pada ayat likulli mri'im minhum, ya. Likulli, sempurnakan huruf lam, kemudian barulah ya pada mim, ya. Likulli mri, likulli mri'i, i dulu, yang dengung tu kemudian, ya. Likulli mri'im minhum yawma idzin. Okey, tadi hati-hati nampak berat sikit pada shin. Yawma idzin sya'nu yughni. Okey, saya cuba ulang lagi, cuba tengok baris-baris yang saya merahkan ni. Likulli mri'in minhum yawma idzin
Jangan tengah lidah tu naik ke langit ke apa ke, nanti dulu. Ya, sempurnakan ikhfa dulu baru pergi rumah shin. Yawma idzin sya'nu yughni. Okey, cuba. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya. Sebab kalau beramal dengan lidah bunyi yauma izin, itu kita guna lidah tu, ya. Itu maksudnya ikhfa dia tidak begitu. Macam tadilah bunyinya. Okey. Terus wujuh Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah. Okey, pada dengung ni ditebalkan lagi. Wujuhun yawma idzin musfiratu. Tu. Lepas tu baru tebal musfiratun dhahikatun mustabshirah. Coba wujuh. Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah. Mustabshirah, syirah. Mustabshirah. Jangan berat. Di antara sampai sini mana tak ada huruf yang berat pun. Mustabshirah. Okey, terus wa wujuh, coba. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabaratun tarhaquha qatarah. Nampak ada dua ha yang ada dua versi kat sini. Okey, perasan? Sama saja macam bunyi ha yang tadi, ya. Ha ni dah cantik, lembut. Okey, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabaratun tarhaquha. Sama. 'alaiha haquha qatarah. Okey, coba. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabaratun tarhaquha qatarah. Okey, ini nampak masalah kan? Sebab ada apa? Ada qaf kan? Ya kan jelah qaf tu, sempurnakan ha tu. Ghabaratun tarhaquha haquha. Lagi sekali, Tarhaquha qatarah. okey, cuma dilembutkan lagi sebutan ha-nya. Okey, nampaklah tu seimbang kan? Maksudnya itu keseimbangan dalam sebutan harakat. Kalau tak seimbang, kejap sana bunyi ha, kejap sana bunyi ha, kan? Okey, terus Ulaika humul kafaratul fajarah. Okey, alhamdulillah. Betul lah tu ka-nya, fa-nya. Okey, begitu kan bacaan dia. La ni ingat balik daripada bismillah tu sama dia. Bismillah ulaika humul kafaratul fa. Ada lagi fa. Kafaratul fajarah. Itu dalam kesempurnaan harakat, ya. Itu tanggungjawab kita lah sama-sama. Bukan nak kata salah baris, tidak, tapi nak sempurnakan harakat itu biar seimbang.
Kalau A sini sekilo, A sana pun sekilo juga. Mana-mana A pun sekilo juga. Kalau timbangannya sekilo lah. Kalau Fa tu setengah kilo, mana-mana timbangannya pun mesti setengah kilo juga. Walaupun dia sebelumnya dihimpit dengan huruf-huruf yang tebal ataupun selepasnya ada huruf-huruf yang tebal, ya. Jati diri dia tu tetap. Sebab itu adalah sifat yang lazim. Ya, sifat yang ada pada fa, sifat masing-masing ada sifat itu, ya, melainkan kalau ada sifat-sifat yang berlaku aridah, kan, sifat-sifat yang mendatang macam ra, asalnya kadang-kadang kan nipis, tiba-tiba datang baris ni dia jadi tebal, kan, sebelum dia tebal pula, tiba-tiba sebelum jadi nipis pula. Itu kisah lain lah, masalah ketebalan, masalah ra. Tapi pada huruf-huruf yang lain ni biasanya dia, ya, tetap tidak berlaku apa-apa perubahan. Kalau dia nipis, nipis lah. Ya, kalau macam lam, macam huruf ra, kan, ada takhliz lam, ya, wama, ataupun pada pada alif mat, kan. Kalau mim, dia jadilah nipis. Tapi kalau sad, dia tak ada sa, bunyi sa lah, ya. Itu katakan yang arid lah, yang mendatang, ya. Tapi yang lazimnya kita sempurnakan. Okey, jadi sebenarnya kata apa, inilah sebenarnya tanggungjawab bersama kita dalam pembacaan Quran bila kita dah kuasai ilmu tajwid. Ya, bila kita dah kuasai makhraj huruf. Macam tadi alhamdulillah 3 bacaan tadi saya lihat makhrajnya, ya, alhamdulillah, sifatnya alhamdulillah. Cuma yang kita nak tumpukan keseimbangan mengikut timbangan-timbangannya yang melibatkan harakat-harakat. Dan problem kita adalah masalah fathah. Banyak tidak berlaku keseimbangan. Lepas pada ini itu yang kita ambil berat, ya. Apatah lagi kalau kita pendengarkan bacaan jadi kita nampak, kan. Jadi yang lain pula begitu jugalah, ya. Mungkin tak hari ini akan datang apa dengarkan bacaan. Kita banyak peluang ni, ya. Juzuk amma ni ambil peluang. Kalau ustaz semua baca, bila kita nak pandai, kan. Jadi itu pengalaman, ya. Jadi kadang-kadang kefahaman tu bila kita pendengarkan, ya, barakah, keberkatan dengan majlis ilmu tu, dengan berkat Quran, kesungguhan kita, ikhtiar kita nak pandai, kan, baca depan guru, itu sebenarnya punca Allah Ta'ala bagi kita kefahaman dalam bacaan. Itu teringat, macam contohlah ni, macam tadi baca dengan saya pada mata'allakum fajarah ni, kalau dia sampai je ayat ni, dia teringat, aku teringat ni, kan, kat sini kena betul, kat sini kena betul, kan. Itu maksudnya, ya, ada orang kata apa, ada kata apa, isyarat buat kita, ya. Sebab tu kalau kita mana baca-baca Quran bila tok guru tegur, kan, kita teringat, nampak muka guru, kita teringat saja, kan. Jadi semakin kita semak bacaan dengan guru, sebenarnya bacaan kita semakin terbimbing, ya. Jadi yang lain juga sebagai yang kata apa, semangatlah, ya, untuk terus berdengarkan bacaan. Jangan takut salah, sebab salah tu ilmu. Jangan takut suara tak sedap, ya. Sebab kalau suara tak sedap lah, tak tahu lagu lah, itu hanya cabang-cabang sahaja, ya. Yang utamanya suara huruf yang dilafazkan tu betul, harakatnya betul, waqaf iftidaknya betul, ya. Tak adalah kita rasa dalam bacaan Quran ni apa yang tak kena ni. Dengar orang baca sedap, tapi aku baca tak kena-kena, rasa dah betul dah panjang pendeknya dengungnya, kan. Jadi inilah punca-punca masalah yang kecil-kecil kita tak perasan, tetapi ulama dah sebutkan dahulu, ya, tentang kepentingan menguasai kesempurnaan harakat, ya, yang disebut dalam Itmam Harakat, ya. Abu Muzaim Haqqani sendiri pun dah sebut, sempurnakan, ya, mengikut harakatnya, ya. Sebab huruf hijaiyah ni ada 2, satu yang berharakat yang melibatkan gerakan mulut, fathah, kasrah, dhammah, satu lagi yang sakin, ya. Apa maksud sakin? Sakinah yang tidak menggerakkan mulut, tidak berlaku apa-apa pergerakan, tenang saja. Tapi bila kita bergerak, itu akan berlaku isbaq dalam bacaan, ya, berlaku pemanjangan seolah-olah adanya huruf lain. Kalau kuntum seolah-olah ada waw, mim seolah-olah ada ya, ya, berlaku isbaq kat situ, ya. Pengenyangan dekat situ huruf, berlaku tambahnya huruf. Itu yang kita nak baiki sama-sama insya-Allah. Jadi ambil peluang, ya, jangan malu-malu, ya. Malu tu buang jauh-jauh. Okey, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan untuk sama-sama kita amalkan, ya, dan sampaikan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, okey, perkongsian kita pada hari ini, ya. Jam pun telah menunjukkan 12:04, ya.
Jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kita kekuatan ya untuk kita terus istiqamah dalam menuntut ilmu ini dan kesihatan untuk kita minggu depan insya-Allah kita jumpa lagi dan kita berdoa sedikit ya, ambil keberkatan ya, mudah-mudahan terus mengalir ya, berada ya dekat dengan kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا وتقنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan ya tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi